Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Nur Syahada binti Utaman dan Zanatul Nur Afini binti Muhammad Nur akan membentangkan tugasan 2 pembentangan PKES 8093 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial yang merangkumi 2 bab iaitu penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit berkaitan seks yang di nama pensyarah adalah Dr. Wan Azlan bin Wan Ahmad. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri Nur Syahada binti Utaman dan Zanatul Nur Afini binti Muhammad Nur. Isi kandungan dalam bab ini adalah penggunaan bahan terlarang di mana ia dibentangkan oleh saya Nur Syahada binti Utaman, manakala penyakit berjangkit berkaitan dengan seks pula dibentangkan oleh Zanatul Nur Afini binti Muhammad Nur. Yang pertama adalah penggunaan bahan terlarang. Apa itu bahan terlarang? Definisi penggunaan bahan terlarang ini ialah salah satu perkara ataupun undang-undang yang tidak sah di sesebuah negara apabila memiliki barangan ataupun item yang dilarang oleh negara dan membawa masuk ke dalam negara. Menurut Kamus Dewan Melayu Inggeris, ia memberi makna drug yang bermaksud ubat-ubatan. Walaupun demikian, untuk memberi takrif penyalahgunaan kepada drug berkaitan use ataupun misuse ataupun abuse di mana dia perlu digunakan bersama-sama dengan perkataan drug. Contohnya drug abuse atau misuse of drug yang membawa maksud kepada penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah. Dadah menurut agensi anti dadah kebangsaan 2011 mengatakan bahawa dadah adalah salah satu bahan ataupun kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia boleh mengubah cara minda dan tubuh manusia. Menurut Abdul Halim 2009 mengatakan bahawa dadah dikaitkan dengan alam fantasi oleh masyarakat zaman dahulu kala yang menganggapnya sebagai pembalut penderitaan ataupun sumber keseronokan. Gejala penyalahgunaan bahan kimia kini bukan hanya melibatkan dadah, tetapi ia juga melibatkan kepada penyalahgunaan alkohol dan juga bahan-bahan yang dilarang atau beracun sebagai cara untuk menghayalkan dan mencari keseronokan diri seseorang tersebut. Dadah terbahagi kepada 6 jenis iaitu opiat, stimulan, ganja, depresan, halusinogen, inhalan dan juga ketum. Dadah yang pertama iaitu opiat, di mana heroin, morfin dan kodein merupakan jenis dadah yang berada dalam kumpulan dadah opiat. Dadah opiat merupakan campuran yang diperolehi daripada getah kopi. Seperti yang kita lihat berdasarkan gambar rajah yang telah tertera, dia menunjukkan pokok bunga kopi. Di mana opiat ni dia berasal dari candu ataupun opium yang diperoleh daripada sejenis tumbuhan yang bernama Papaver somniferum. Di mana pokok kopi mengandungi pelbagai bahan kimia psikoaktif terutamanya morfin, kodein dan thebaini. Morfin daripada pokok kopi akan diproses menjadi heroin. Selain itu, opiat juga dikenali sebagai heroin. Contohnya heroin ni dia penagih dadah, kalau dia nak beli dadah dia panggil ubat ataupun feed, fun, tepung, cik putih, barang, Penang Pain. Manakala morfin dia dikenali juga sebagai M, white powder, monkey, morpho dan putih. Manakala kodein ni ubat batuk. Yang kedua adalah stimulan, di mana syabu, pil kuda dan ekstasi merupakan kumpulan dadah stimulan. Stimulan ni dia dikategorikan dadah jenis metafetamin, amfetamin dan juga MDMA. Ia merupakan dadah sintetik yang dihasilkan melalui tindakan bahan-bahan kimia. Stimulan ini juga merupakan sekumpulan dadah jenis perangsang di mana ia mempunyai kesan ke atas sistem saraf pusat manusia ataupun central nervous
sistem CNS. Stimulan juga dikenali sebagai di mana dia terdapat 3 jenis iaitu syabu, pil kuda dan ekstasi. Syabu, selain syabu, dia juga dikenali sebagai ais, sejuk ataupun batu kerana dia berbentuk seperti ais ataupun batu. Manakala pil kuda juga dikenali sebagai yaba, WY, ataupun metafetamin. Dan ekstasi juga dikenali sebagai SIG ataupun goyang MDMA. Yang seterusnya adalah ganja, di mana nama saintifik tumbuhan ganja ni yang diperbuat daripada ganja adalah Cannabis sativa ataupun indica, di mana ganja ni merupakan sejenis tumbuhan yang tumbuh melia. Ganja juga dikenali sebagai marijuana dan berasal dari bahasa Portugis iaitu marihuango yang bermaksud memabukkan. Ganja dia terdiri daripada 3 jenis iaitu cannabis herba, resin getah cannabis ataupun hash dan charas. Yang seterusnya adalah minyak hashish, di mana ia mengandungi bahan kimia yang bersifat psikoaktif iaitu delta 9 tetrahydrocannabinol, A9-THC dan CBD. Namun kesan daripada ganja ni dia boleh menjadikan seseorang tu euforia ataupun high disebabkan oleh A9-THC. Selain ganja, ia juga dikenali sebagai vape, dimba, dam, sayur, marijuana dan cannabis. Kemudian adalah depresin, di mana depresin ni dia merupakan kumpulan dadah penenang, di mana dalam bidang perubatan depresin ni selalu digunakan sebagai ubat untuk menenang pesakit, ubat psikiatrik ataupun ubat kepada masalah mental dan juga untuk pesakit yang mempunyai masalah tidur ataupun pneumonia. Namun ubat depresi ni telah disalahguna, terutama sekali bagi pil tidur dan pil penenang tranquilizer. Dia disalahguna sebab apabila seseorang individu mempunyai masalah ataupun sebarang mempunyai stres, untuk mengelakkan diri mereka daripada stres dan untuk tenangkan fikiran dan jiwa mereka, mereka mengambil dadah jenis depresan ataupun penenang. Dadah jenis ini sering dijual dalam pasaran gelap di mana kegunaan rekreasi dan sebagai soft drug. Ia digunakan sebagai club drug dan diambil dengan alkohol ataupun bersama dadah lain seperti ekstasi dan metafetamin. Dadah jenis depresi ini menekankan sistem saraf pusat sehingga menjadikan seseorang itu tidak sedarkan diri apabila diambil secara berlebihan. Hal ini kerana ubat ini jenis penenang. Selain itu, depresin juga dikenali sebagai pil tidur dan pil penenang tranquilizer. Dia dikenali juga sebagai Jormism, Upjohn, Dormi, Echo, Somice, Blanc, Roche, Button, Valium, Librium, Chausin, Ativan, Xanax dan Lora. Manakala RMA5 ni juga di mana dia merupakan sekumpulan dadah jenis penenang juga dikenali sebagai Happy 5 dan E5. Kemudian adalah hallucinogen di mana dia terbahagi kepada ketamin, GHB gamma hydroxybutyrate, LSD lysergic acid diethylamide, mushroom DMT, PCP, penciclide, angel dust, mescaline, psilocybin dan psilocin yang merupakan kumpulan dadah jenis hallucinogen. Hallucinogen ni dia merupakan salah satu jenis dadah yang asli dan sintetik di mana dia boleh mengubah deria dan pandangan visual seseorang penagih dadah. Disosiatif ketamin GHB ataupun gamma hydroxybutyrate
merupakan sejenis dadah halusinogen yang menyebabkan seseorang ni tidak dapat membezakan realiti dan fantasi, di mana apabila seseorang mengambil dadah jenis halusinogen ni, dia menjadikan seseorang tersebut berkhayal dan menjadikan seseorang tu tidak boleh membezakan yang mana satu realiti, yang mana satu alam fantasi. Seterusnya, psychedelic, LSD dan mushroom juga merupakan sejenis dadah halusinogen yang boleh merubah tahap kesedaran, di mana apabila seseorang mengambil dadah jenis ini, dia menjadikan seseorang tersebut separa waras ataupun tidak waras, di mana dia boleh merubah tahap kesedaran seseorang tersebut. Contohnya apabila dia melakukan sesuatu perkara, apabila kesan dadah tersebut sudah hilang, dia menjadikan seseorang tu macam, bila masa aku buat benda ni, macam tu. Lepas tu dadah jenis ketamin ni juga dikenali sebagai K, khas K, vitamin K, asid super, benjolan dan kucing belium. Manakala LSD ni juga dikenali sebagai ataupun dipanggil sebagai ASTD, tips, blotter, taps dan stamp. Seterusnya adalah inhalan, di mana inhalan ni dikenali sebagai bahan hiduan ataupun sedutan yang mudah meruap. Di mana inhalan ni dia diambil sebagai bahan untuk memabukkan seseorang ataupun menjadikan seseorang tersebut khayal. Inhalan ni juga boleh dipanggil macam seseorang yang mengambil inhalan ni, dia boleh dipanggil sebagai isap gam. Dia merupakan bahan kimia yang mengandungi bahan psikoaktif yang dihasilkan daripada pelarut organik yang mudah meruap, dan inhalan juga terdiri daripada beberapa jenis, iaitu pelarut dan cecair, bahan gas, aerosol dan bahan nitrik, di mana di rumah ataupun industri seperti cat dan penipis ataupun pelarut cat. Lepas tu bahan pelindung fabrik, penanggal grease, bahan pengilat, minyak petrol, gam, pelekat, cecair pemadam dan dakwat pen. Dadah inhalan ni boleh menjadikan seseorang tersebut khayal. Kebiasaannya inhalan ni dia dianggap tidak berbahaya, tetapi produk-produk ini mengandungi bahan pelarut organik yang beracun, di mana dia boleh menyebabkan seseorang tersebut memberi kesan yang bahaya kepada seseorang tersebut. Dan apabila disalahguna dengan menghidu ataupun ataupun isap gam ni. Pokok ketum ini adalah Mitragyna speviosa Korp, di mana ketum ni merupakan salah satu tumbuhan yang jenis tumbuhan liar yang pokoknya malah hijau dan berdaun hijau berkilat dan mempunyai bunga kuning yang berwarna kecil pada tengah-tengah daun pada tengah-tengah daun pokok ketum ataupun dahan. Pokok ketum ni dulunya digunakan dalam bidang perubatan tradisional untuk merawat sakit belakang, minuman pemulih tenaga bagi yang wanita yang baru lepas bersalin, dan penyalahgunaan bahan melibatkan penggunaan air ketum dan campuran bahan lain seperti ubat batuk dan ubat nyamuk. Ketagihan adalah disebabkan kandungan mitragynine, iaitu sejenis alkaloid psikoaktif, di mana ia dikawal di bawah Akta Racun 1952.
pada awalnya ketum ni ataupun minuman ketum ni adalah salah satu ubat kepada orang-orang yang bekerja kuat seperti pesawah jenis yang macam tu, dan untuk sakit belakang untuk wanita yang baru lepas bersalin, dan ia menjadi dia diharamkan di Malaysia kerana apabila berlakunya penyalahgunaan di mana mereka mencampur air ketum tersebut dengan beberapa jenis bahan lain seperti ubat batuk dan ubat nyamuk. Ini merupakan jenis-jenis dadah dan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan, di mana dadah jenis perangsang dan stimulan di mana ia terdiri daripada amfetamin, metafetamin, kokain dan nikotin ni dia boleh memberi kesan kepada tubuh manusia tu untuk merangsang sesuatu tindakan dan menaikkan kadar metabolisme seseorang, di mana apabila seseorang ni menggunakan ubat ini kebanyakannya adalah seseorang yang bekerja kuat ataupun yang bekerja sebagai buruh untuk menaikkan kadar metabolisme dan untuk menjadikan dia ni tidak penat melakukan sesuatu kerja tersebut. Seterusnya adalah penenang ataupun depression yang adalah untuk memperlahankan tindakan dan menenangkan minda dan mengurangkan perasaan cemas seseorang, di mana penggunanya adalah untuk seseorang yang mempunyai masalah stres dan masalah psikiatri ataupun masalah mental, untuk menghilangkan masalah mereka dan untuk menjadikan mereka ni tenang dan tidak serabut untuk memikirkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Seterusnya adalah opiat ataupun narkotik, di mana contoh bahan dadah tersebut adalah candu, morfin dan heroin, adalah untuk memberi kesan, menyebabkan seseorang tersebut boleh tidur dan melegakan kesakitan. Ubat ni dia diambil adalah untuk kerana apabila seseorang tersebut mempunyai masalah tidur dan mempunyai sakit, ubat ini sebenarnya dia digunakan untuk dalam pembuatan ubat-ubatan di hospital, namun menjadi penyalahgunaan apabila seseorang menyalahgunakan dadah tersebut dan mengambil dengan kadar ataupun jumlah yang banyak berbanding dengan kadar yang disyorkan ataupun yang telah diletakkan, contohnya diletakkan dalam ubat. Seterusnya adalah halusinogen, di mana dia terdiri daripada marijuana ataupun ganja, ketamin dan LSD. Kesannya dapat mengubah laluan impuls dalam otak dan menyebabkan seseorang itu khayal. Dan akhir sekali adalah inhalan, di mana contohnya gam ataupun pelarut cat menyebabkan seseorang pengguna tu menyebabkan mereka khayal dan boleh menyebabkan kerosakan otak, paru dan ginjal. Ini merupakan statistik penyalahguna dan penagih dadah serta bahan di Malaysia pada tahun 2022 dan 2023 dari Januari hingga Mac, di mana seperti yang kita lihat pada tahun 2022 sebanyak 137,176 penagih dadah, manakala pada tahun kalau diikutkan ia semakin meningkat kerana pada 2023 yang dicatatnya adalah pada Januari hingga Mac, di mana yang dicatat adalah 103,760. Ini merupakan kategori umur yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, di mana tiada maklumat sebanyak 0.1%, di mana yang terlibat adalah 93 orang, dan remaja yang berumur 13 hingga 18 tahun sebanyak 0.4%, iaitu sebanyak 396 orang, dan belia yang berumur 19 hingga 39 tahun peratusannya semakin meningkat, dan yang paling tinggi di mana mencatat 59.6%
di mana ia mencatat 61,840 orang penagih dadah dan akhir sekali peringkat dewasa di mana seseorang yang berumur 40 tahun ke atas telah mencatat sebanyak 39.9% 39.9% penagih dadah ataupun seramai 41,431 orang. Ini merupakan statistik daripada kategori pekerjaan penagih dadah di Malaysia di mana pekerja swasta telah mencatat sebanyak 31.8% di mana dia mencatat 33,046 orang. Dan yang paling rendah adalah pesara di mana 0.1% dia mencatat seramai 108 orang penagih dadah. Ni kesan kepada penyalahgunaan dadah kepada individu di mana dadah boleh menyebabkan masalah kesihatan mental bagi seseorang individu tersebut berisiko kerana dia merosakkan otak dan boleh menyebabkan seseorang tersebut mengalami berkhayal ataupun dan sebagainya. Penagihan dadah yang teruk boleh merendahkan sistem imuniti seseorang dan mereka senang mendapat jangkitan. Penggunaan dadah terdedah kepada penyakit berjangkit. Pengguna dadah ni ataupun penagih dadah dia lebih terdedah kepada penyakit berjangkit seperti HIV ataupun AIDS, hepatitis, tuberkulosis dan lain-lain. Dan risiko jangkitan ini bukan sahaja terhad kepada mereka yang mengambil dadah dadah secara suntikan sahaja, kerana secara amnya kesemua mereka yang mengambil dadah cenderung untuk melakukan perbuatan yang berisiko yang lain. Dia penagih dadah ni dia terdedah kepada penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis, tuberkulosis ni kerana berkongsinya jarum yang digunakan untuk cucuk dadah tersebut. Dan kesan kepada keluarga pula, kesan dadah kepada keluarga pula boleh menyebabkan merosakkan institusi kekeluargaan, meningkatkan keganasan terhadap ahli keluarga, masalah sosioekonomi kerana penagih akan menumpukan kepada pencarian dan pengambilan dadah dan mengabaikan keluarga. Dan akhir sekali, ahli keluarga yang lebih muda akan mudah terpengaruh dan dipaksa untuk menggunakan dadah. Hal ini kerana apabila mereka tengok, contohnya dia tengok ayah dia seorang penagih dadah dan kemudian dia akan tengok dan dia akan rasa macam, oh kalau ayah aku boleh ambil dadah, aku pun boleh juga, macam tu. Jadi kesan penyalahgunaan dadah dalam ahli keluarga ni sangat memberi impak yang negatif dan juga boleh memberi kesan kepada anak-anak dan ahli keluarga yang lebih muda kerana mereka akan lebih mudah terpengaruh berbanding dengan yang lebih tua kerana pemikiran mereka pada masa itu masih lagi cetek. Dan akhir sekali, kesan penyalahgunaan dadah kepada masyarakat ni boleh menyebabkan kurangnya produktiviti dalam kalangan masyarakat. Kos yang diperlukan untuk menangkap dan memulihkan penagih dadah ni menjadi semakin meningkat kerana contohnya apabila adanya penagih dadah, terutama sekali penagih dadah tersebut tergolong dalam golongan yang miskin, untuk mendapatkan dadah tersebut mereka memerlukan uang dan apabila mereka tidak mempunyai uang, mereka akan mencuri, merompak. Jadi dalam aspek masyarakat ni, kos yang diperlukan dalam menangkap dan memulihkan penagih dadah ni, apabila masyarakat perlu memasang pengawal keselamatan dalam kawasan kampung ataupun kawasan perumahan yang mereka duduki untuk melihat dan meronda agar tidak berlakunya kes kecurian. Seterusnya, peningkatan kos perubatan, di mana apabila orang penagih dadah ni dia cepat dia mudah untuk mendapat penyakit, jadi kos peningkatan penagih dadah, perubatan penagih dadah ni meningkat.
Seterusnya kerugian dan kerosakan akibat perlakuan jenayah, di mana macam saya kata berlakunya kerugian dan kerosakannya apabila berlakunya pecah rumah, apabila berlakunya kes ragut, apabila berlakunya kes curi. Terus akhir sekali adalah penyebaran penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis dan juga tuberkulosis, di mana apabila seorang penagih dadah tu dia berkongsi jarum yang bersama dengan orang yang tidak mereka macam penagih dadah ni, dia selalunya dia macam dia ada geng. Lepas tu kadang-kadang orang yang datang je dekat dia macam nak kongsi jarum ke apa semua, dia macam dia akan berkongsi terutama sekali apabila mereka tidak mempunyai wang yang cukup, jadi mereka just berkongsi. Dan apabila orang tu ada penyakit macam yang boleh menyebabkan berlaku penyakit berjangkit, dia boleh menyebabkan berlakunya tu. Nah. Okey, seterusnya adalah penyakit berjangkit berkaitan dengan seks yang akan dibentangkan oleh saya, iaitu Senator Nur Afindi binti Muhammad Noor. Betul ada ke nak? Betul. Ha? Kau nak kali tu. Tu nak kali tu. Nak gitu. Apa? Oh ya, ada seterusnya. Next adalah tekil aja. Tekil. Okey, definisi penyakit berjangkit berkaitan dengan seks ni adalah seperti yang kita tahu, kalau penyakit berjangkit berkaitan dengan seks ni, dia selalunya berlaku apabila adanya perhubungan seksual yang dilakukan oleh individu yang berbeza jantina ataupun yang sama jantina pun ada juga, yang mana dia melakukan hubungan seksual ini tanpa batas. Dia macam panggil apa ni, penyakit ini boleh berlaku apabila kemaluan lelaki iaitu penis dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan, vagina lah, untuk lelaki. Seterusnya adalah penyakit ni boleh berjangkit melalui hubungan seks yang tidak selamat dan tidak mengambil langkah berjaga-jaga, seperti melakukan seks rampang, iaitu tukar pasangan lah. Seks ni juga boleh berjangkit melalui ciuman, sentuhan, kawasan yang dijangkiti dengan berkongsi jarum suntikan seperti mana yang Syuhada telah bincangkan sebelumnya tadi. Seterusnya adalah tanda untuk mendapatkan penyakit berjangkit berkaitan dengan seks ni, dia ada ciri-ciri inilah, dan ciri-ciri ini adalah berdalih. Individu akan ada berdalih yang berbau busuk dari vagina atau saluran kencing. Dia akan berasa sakit semasa kencing. Dia juga mempunyai ulcer di alat kelamin. Kemaluan orang ni juga akan berasa gatal dan juga akan berasa sakit di bawah bahagian abdomen lah. Abdomen ni di bawah bahagian di bawah pusat lah kira. Lepas tu dia akan rasa bengkak pada pangkal bengkak tu, dia akan bengkak yang betul-betul bengkak dan sakit, dan juga mempunyai kulit yang berkutil atau berketuat. Seterusnya adalah jenis penyakit berjangkit berkaitan dengan seks ni adalah seperti berikut, iaitu dia ada banyak, ada 10 silap saya, tapi saya masukkan dalamnya ada 6 saja, dan saya juga akan fokuskan kepada 3 sahaja sebab penyakit ni banyak. Jadi penyakit yang pertama ialah Human Immunodeficiency Virus ataupun Acquired Immune Deficiency Syndrome, HIV ataupun AIDS, gonorrhea, syphilis, condylomata acuminata,
pediculosis pubis ataupun kutu di kawasan seksual dan juga urethus. Tapi saya hanya akan fokuskan kepada HIV ataupun AIDS, gonorrhea dengan sifilis sahaja. Okay, next slide. Sebelum itu kita kenal dulu apa itu HIV ataupun AIDS lah. Okay, AIDS bermaksud Acquired Immune Deficiency Syndrome ataupun sindrom ataupun dalam bahasa Melayunya adalah sindrom kurang daya tahan penyakit yang mana disebabkan oleh sejenis virus yang dipanggil HIV, iaitu Human Immunodeficiency Virus. HIV ni dapat merosakkan sistem imuniti yang menyebabkan tubuh badan tidak dapat melawan jangkitan penyakit dan kanser. Darah manusia mengandungi sel darah merah dan sel darah putih atau limfosit yang wujud dalam sel bentuk sel B dan sel T. Sesetengah sel T dipanggil sel pembantu, sementara yang lain dipanggil sel penahan. Okay, next slide adalah sel pembantu ni dia membantu sel B untuk menghasilkan antibodi bagi merawat organisma penyebab penyakit tersebutlah. Sel penahan pula berusaha untuk menghentikan atau sebagai penahan terhadap kuman yang menyerang. Jadi kalau orang yang mengidap AIDS ni, dia sel penahan ni jauh lebih banyak berbanding dengan sel pembantu lah. Ini menyebabkan sistem imuniti lemah atau tidak berkesan untuk melawan penyakit lah. AIDS ialah penyakit yang boleh membawa maut dan tak ada lagi ubat yang boleh menyembuhnya. Okay, seterusnya adalah AIDS ini menjangkiti lelaki, wanita dan juga kanak-kanak akibat daripada hubungan seks yang tak selamat, pendedahan kepada darah, organ dan tisu orang yang dijangkiti HIV. Jangkitan HIV boleh berlaku melalui perpindahan virus dari ibu kepada bayi sama ada sebelum, semasa dan selepas kelahiran. Okay, slide yang seterusnya adalah sistem bagi HIV ataupun AIDS ni, yang mana sistemnya adalah yang pertama mendapati individu tersebut ada penurunan berat badan lebih daripada 5 kg tanpa sebab. Yang kedua adalah demam yang berulang-ulang dan atau berpeluh pada waktu makan. Yang ketiga adalah kelusuan tanpa sebab, dapat cirit-birit, kelenjar yang bengkak biasanya di leher, ketiak atau kelengkang lah. Lepas tu batuk kering tanpa sebab, bintik-bintik putih dan lebam luar biasa pada lidah atau mulut. Okay, seterusnya adalah sistem juga ada mempunyai tompok-tompok atau benjol merah jangkau ataupun merah-merah gitu atau ungu pada di bawah kulit, dalam mulut, hidung, kelopak mata ataupun rektum lah. Benjol-benjol mungkin kelihatan seperti jala tetapi tak akan hilang. Seterusnya adalah cara untuk mengatasi HIV. Cara dia mudah saja. Yang pertama, kita jangan lakukan hubungan seks rambut lah. Kat sini jangan. Dan dalam Islam pun memang tak wajib. Memang haramkan benda tu berlaku. Manusia ni melakukan seks rambut sebab apa? Sebab ada banyak masalahnya. Banyak penyakit yang dapatlah benda ni. Okey. Yang kedua adalah dapat elakkan hubungan seks dengan orang yang positif HIV. Sebab tu bila nak melakukan hubungan seks ni, kita pasangan kena siasat dulu latar belakang atau ambil test untuk tahu sama ada kita ni dijangkiti HIV ataupun tak. Kena buat dulu. Okey, yang ketiga adalah hadkan bilangan pasangan seks kepada satu, iaitu setia kepada pasangan anda. Satu je, jangan bergila-gila. Benda ni tak baik pada kita. Jadi ambil tahu tentang pasangan seks anda dan kesihatannya sebelum berkahwin. Sama seperti yang saya katakan tadi, jangan menyuntik dadah ataupun berkongsi jarum.
Dan yang terakhir adalah elakkan hubungan seks dengan orang yang menyuntik dadah. Itulah kalau jumpa je orang yang menyuntik dadah dekat luar-luar sana, kita tak perlulah nak ambil orang kata kesempatan nak buat seks dengan dia. Okey, penyakit yang seterusnya adalah gonorrhea. So next. Iaitu penyakit gonorrhea ini adalah bakteria yang menyebabkan gonorrhea ditemui pada tahun 1870. Ia dipanggil gonococcus mengikut nama asli sains yang pertama menemuinya. Gonococcus hanya boleh menembusi jenis sel tertentu dalam tubuh badan manusia seperti dalam cervix, rectum, pelapik kelopak mata bahagian atas mata ni, kerongkong dan juga faraj. Okay, next slide adalah bakteria ini boleh hidup untuk jangka masa yang pendek di luar keadaan panas dan juga lembap. Walau bagaimanapun, bakteria ini boleh hidup dalam nanah di luar tubuh badan selama 1 jam. Gonorrhea ini juga boleh dijangkiti melalui tuala-tuala yang tercemar. Kalau share tuala pun tak boleh sebenarnya, dia boleh menjangkiti gonorrhea ni juga. Pakaian dalam dan juga tempat duduk tandas. Tapi tempat duduk tandas ni dia jarang berlaku. Okey, ini merupakan gambar iaitu contoh virus kepada gonorrhea. Terdapat bintik-bintik tompok-tompok kemerahan ni pada radang kulit lah. Seterusnya adalah sistem untuk mendapat penyakit gonorrhea ini. Sistem yang selalunya berlaku adalah berasa sakit atau pedih semasa membuang air kecil, terutamanya kepada lelaki. Sakit kerongkong dan terdapat lelehan daripada cervix, zakar atau dubur akan terjadi selepas beberapa hari terkena jangkitan. Lelehan ini berhenti selepas beberapa minggu, tetapi penyakit ini masih kekal dan akan berjangkit ke bahagian sistem reproduktif yang lain jika tidak diubati lah. Okay, pada peringkat ini, ini adalah simptom penyakit gonorrhea, iaitu pada peringkat ini untuk sistem penyakit gonorrhea ini, wanita berasa sakit pada sebelah atau dua belah abdomennya. Kalau kira sebelah ataupun kedua-duanya dia akan rasa sakit. Di belah abdomennya di bawah pusat ni, dekat kawasan bawah pusat ni dia akan sakit. Dia mungkin akan berasa demam, muntah dan mengalami peredaran haid yang tidak tetap. Bagi lelaki, bisul yang bernanah mungkin akan terjadi di kelenjar prostat. Gonococcus mungkin dikeluarkan bersama sperma semasa persetubuhan lah untuk dibuang kalau ada. Okey, seterusnya ini adalah contoh simptom penyakit gonorrhea yang dapat dilihat pada gambar ni. Ini pada lelaki yang mana terdapat lelehan cair yang keluar daripada kemaluan lelaki lah, dan juga yang bawah ini adalah gambaran kepada penyakit yang dilalui untuk kemaluan kita lah. Okay. Seterusnya adalah kesan penyakit gonorrhea ini. Dia tak membawa maut, tetapi kesannya mungkin amat serius. Bagi lelaki, gonorrhea yang tidak dirawat mungkin boleh menyebabkan kemandulan lah, kerana tisu parut yang menghalang perjalanan sperma ni ada, dan akan jadinya sakit jantung juga. Dia boleh akibatkan sakit jantung. Bagi wanita, gonorrhea yang tidak dirawat mengakibatkan penghalangan sebahagian atau sepenuhnya tiub fallopian di tisu parut. Seterusnya adalah penghalangan separa boleh mengakibatkan kehamilan ektopik. Ini berlaku apabila sperma bersenyawakan ovum dan ovum tidak bergerak ke dalam uterus tetapi terlekat dalam tiub fallopian. Jika tidak dikesan lebih awal, tiub fallopian mungkin pecah dan menyebabkan kematian serta keguguran kandungan lah. Penghalangan sepenuhnya tiub mengakibatkan kemandulan kerana sperma tidak dapat mencapai ovum. Seterusnya adalah penyakit yang terakhir lah, penyakit sifilis. Iaitu sifilis ni dia jarang berlaku, tetapi dia lagi bahaya untuk kalau nak dibandingkan dengan gonorrhea.
Sifilis disebabkan oleh sejenis organisma berbentuk lingkaran yang dipanggil Treponema pallidum. Ia ditemui pada tahun 1906 oleh Schaudet dan Hoffman. Pada tahun yang sama, Westermann mencipta ujian darah untuk mengesan sifilis ni. Okey. Sifilis ni, simptom bagi penyakit sifilis ni, dia terbahagi kepada 4 peringkat, yang mana pada peringkat pertamanya adalah sifilis akan ianya luka yang terdedah yang dipanggil kanser pada 3 hingga 4 minggu selepas jangkitan. Kanser biasanya berlaku berdekatan dengan tempat organisma spiroket memasuki tubuh badan. Kanser juga boleh wujud di kemaluan, bibir, hujung jari, dupu atau mulut, sama ada pada cervix dalam faraj ataupun rektum. Dia juga tidak menyakitkan dan akan hilang dengan sendirinya dalam masa 1 hingga 5 minggu. Tetapi dia agak lama jugalah, 1 hingga 5 minggu. Pesakit pada peringkat ini boleh menjadi punca jangkitan kepada orang lain kerana ianya penuh dengan spiroket yang memasuki tubuh badan melalui liang. Pada peringkat ini, ia boleh berlaku melalui sentuhan fizikal, iaitu secara ciuman, sentuhan dan juga yang lain-lain yang secara fizikal saja, yang bersentuhan saja. Okey, kita pergi pula kepada simptom peringkat yang kedua, iaitu pada peringkat ini organisma memasuki sistem peredaran dan limfa tubuh badan. Dia dah mula untuk bergerak pada tahap yang kedua, lebih bahaya daripada tahap yang pertama. Ini berlaku antara 0 hingga 6 bulan selepas kehilangan kanser tu lah. Kalau kanser tu dah hilang, dia bukan satu benda yang baik. Ada yang baik kalau masih dirawat lah, kalau selalu buat appointment dengan doktor mungkin akan hilang. Tapi kalau tak, walaupun dia hilang tapi dia mungkin akan, kita tak tahu, dia mungkin akan pergi kepada peringkat yang seterusnya, iaitu dengan kita ingat dia hilang tapi sebenarnya benda tu dia lebih teruk lagi keadaan ni, menyebabkan berlakunya simptom ni pada peringkat yang kedua. Okey, simptom yang mungkin wujud ialah ruam. Sebelum tadi. Simptom yang mungkin wujud ialah ruam, biasanya di tapak tangan dan kaki, luka seperti kanser di tubuh badan, sendi, bekak dan juga kehilangan rambut serta sesama yang berterusan, yang bersin, dia tak berhenti-berhenti, dia selalu keluar tanpa sebab. Okay, pada peringkat ini, sifilis boleh merebak melalui sentuhan fizikal yang biasa seperti ciuman je. Simptom peringkat ini akan hilang dengan sendirinya, walau bagaimanapun penyakit ini masih sangat aktif. Ini adalah contoh merupakan contoh untuk penyakit sifilis pada peringkat yang kedua lah, boleh nampak kat sini. Okey, seterusnya adalah simptom bagi peringkat yang ketiga, iaitu peringkat ini akan kekal selama 3 hingga 20 tahun. Dia makin lama makin bahayalah. Tidak terdapat simptom yang boleh kita lihat. Okey, semasa peringkat ini, spiroket memasuki organ dalaman seperti jantung dan otak dan tidak boleh berjangkit lagi. Bila dah masuk, bila dah bahaya, sehingga ke tahap 3, dia dah bukan sahaja pada jangkitan ni, dah terkena bukan pada bahagian luaran sahaja, dia dah masuk pun ke dalam bahagian dalaman lah. Bila melibatkan bahagian dalaman ni, benda ni akan jadi lebih teruk dan lebih boleh menyebabkan kematian lah. Okay. Seperti organ dalaman ni seperti jantung dan juga otak. Ini adalah peringkat kerosakan kekal yang berlaku terhadap tubuh badan. Penyakit jantung, lumpuh, buta dan gila ialah kesan jangka panjang untuk penyakit sifilis ni lah. Seterusnya adalah simptom peringkat yang keempat, yang mana pada peringkat ini adalah peringkat yang betul-betul teruk, iaitu peringkat kerosakan kekal yang berlaku terhadap tubuh badan. Dah tak ada ubat dah. Dia memang betul-betul tunggu masa untuk kembali pada ilahi. Antara penyakit yang iaitu penyakit jantung, lumpuh, buta dan gila ialah kesan dia. Okay, seterusnya adalah diagnosis untuk penyakit sifilis ni, yang mana
terdapat prosedur yang digunakan untuk menentukan sama ada seseorang pesakit ini dijangkiti sifilis, iaitu dengan pertama kita boleh buat latar belakang macam ambil ujian latar belakang dulu lah, tahu latar belakang pesakit diambil untuk menentukan kemungkinan jangkitan sifilis. Kedua iaitu pesakit diperiksa untuk simptom yang menonjol lah dengan ujian makmal terhadap lelehan luka dibuat untuk menentukan kehadiran spirokat ni. Ujian yang keempat adalah melakukan ujian darah atas sebab yang sama jugalah untuk ujian kehadiran spirokat ni. Jadi ujian yang lain seperti pemeriksaan cecair tulang belakang mungkin diperlukan bagi kes peringkat akhir yang baru ni. Ini adalah tanda contoh-contoh yang perlu tu ada dalam penyakit ni. Okey. Itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih. Tak boleh lah Syah, aku tak faham hati lah.